Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan terutamanya kepada Encik Awang, Encik Junaidi dan seluruh barisan Urustia yang menjayakan program ini di Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Negeri Sabah ya. Jadi tanpa buang masa, cikgu teruskan saja perkongsian pada pagi ini ya. Baiklah, antara perkongsian cikgu pada pagi ini ialah tips kertas 1, okay, smart kertas 2, simulasi kertas 3. Jadi kita bersyukurlah ya, tema umum sudah keluar dan kita sempat berkongsi pada hari ini. Kemudian formula kebat sangat membantu untuk lulus ya, sangat membantu untuk lulus. Malah lebih daripada lulus sebenarnya ya. Jadi kalau belajar betul-betul fokus, betul-betul aplikasi, insya-Allah kamu akan berjaya lebih daripada lulus sebenarnya. Dan sedikit tips tambahan dan juga fokus saat-saat akhir ini ya. Okey. Cikgu teruskan dengan kertas 1. Okey, kertas 1 ni biasalah memang soalan objektif 40 soalan dan masa kamu 1 jam ya. 1 jam ni sebenarnya cukup. Okey, cukup-cukup. Tapi ada murid yang cakap tidak cukup. Tidak cukup tu kenapa? Mungkin disebabkan kurang ulang kaji. Tetapi ada yang 1 jam tu setengah jam sudah tertidur. Jadi tolong ya, tolong bukan tolong cikgu ni. Tolong diri kamu, pastikan kamu menjawab dengan betul, jawab semua soalan dengan bersungguh-sungguh. Kerana kertas 1 ni markah dia sangat besar sebenarnya iaitu 30%. 30 markah ni sebenarnya kalau SPM boleh lulus sudah ya. Kalau kita ikut graf semasa biasanya boleh lulus. Jadi kenapa kita mau abaikan 30% tu begitu saja? Ini demi masa depan kita kan. Macam Encik Awang cakap tadi, jangan sampai mengulang. Kalau kita mengulang tahun depan, silibus tidak sama. Bukan senang sudah. Sedangkan tahun ini pun kita kepayahan apatah lagi tahun depan kan. Okey, jadi untuk kertas 1 ni apa yang penting, apa yang kamu perlu ada saat-saat akhir ini dalam masa 20 hari lagi mau SPM ini, cikgu sarankan kamu perlu ada atau perlu ulang kaji lagi 5 set paling kurang. Ya, 5 set soalan ya, set soalan penuh. Jadi sekarang ni ada banyak set soalan. Terpulang pada kamu dan guru kamu cari set yang terbaik. Okey, kamu gunalah set itu untuk persiapan kertas 1 saat akhir. Cikgu saran 5 set. Kalau lebih lagi bagus ya, kalau lebih lagi bagus ya. Okey, kenapa ini isu dia atau situasi semasa menjawab kertas 1 ya. Macam kita rasa semua betul, okey. Kita pening mau pilih mana satu yang tepat. Memang betul, soalan objektif ni jawapan dia memang macam semua betul. Tetapi hanya satu yang tepat. Jadi macam mana mau pilih tepat? Cikgu share dengan kamu 5 tips ya. Ini dia 5 tips yang saya akan jelaskan secara terperinci. Jadi tolong fokus, tolong tengok betul-betul ya. Jadi kalau siapa yang fokus ni, tengok betul-betul ni berkat ni, senang masa exam nanti ya. Okey, kita pergi kepada tips yang pertama. Okey, fokus kata kunci soalan yang mana calon atau kamu perlu highlight kata kunci soalan dan juga jawapan ya. Kenapa perlu highlight kata kunci soalan ya? Supaya kamu fokus apa yang soalan itu minta. Kemudian kamu highlight jawapannya. Kenapa? Supaya bila kamu ulang kaji, katalah esok paper 1 SPM, kamu boleh mengulang kaji dengan pantas, baca soalan jawapan, tidak perlu lagi mau baca jawapan tu semua and then pilih. Kita sudah nampak benda yang kita highlight, jadi ulang kaji tu lebih cepat dan lebih berkesan ya. Okey, cikgu bagi satu contoh soalan, contohnya soalan ni Raja Indravarman, Kerajaan Angkor, dan bila kita sentuh Raja Indravarman ni mesti kerajaan agraria dan mesti kita kaitkan dia dengan membina takungan air ya untuk memajukan sistem pertanian ataupun takungan air tu kita buat catatan di situ. Contohlah kamu buat ulang kaji, kamu jumpa soalan begini, kamu buat catatan. Bere ya, bila kamu mencatat tu sebenarnya kamu dalam proses mengingat, memahami kehendak soalan tu dengan baik ya. Okey, kemudian satu contoh lagi, deklarasi Langkawi mesti kita kaitkan dengan masalah pencemaran. Jadi soalan ni dia pernah ditanya juga, cuma dia terbalikkan saja. Yang pencemaran tu jadi soalan, jawapan dia deklarasi Langkawi ya. Kemudian yang berikutnya, enakmen pendaftaran sekolah mesti dikaitkan dengan jawapan dia iaitu membantras ancaman komunis. So, kalau pelajar guna pendekatan ni, okey, seperti yang cikgu cakap tadi, kita akan fokus pada soalan tu dan mudah semasa kita membuat ulang kaji ya. Kita tidak perlu sudah kalau 1 jam lagi kertas 1 pun kita masih boleh belek dengan cepat. 5 set, 6 set tu kita boleh belek dengan cepat dan kita boleh mengulang kaji dengan lebih berkesan saat-saat yang paling akhir lagi ya.
Okey, tips yang kedua, okey, kalau soalan tu agak sukar lagi, macam mana mau tengok? Okey, calon perlu pastikan isu pada soalan itu sesuai dengan jawapan. Ya, maksudnya kalau isu pada soalan tu berkaitan politik, jawapan dia juga mesti berkaitan dengan politik. Okey, cikgu bagi contoh soalan ini ya. Bagaimana pengaruh kekuasaan seorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Okey, jadi fokus soalan ini, kita mau memahami soalan ini, kita highlight dia. Ya, kekuasaan seorang raja dikaitkan dengan aspek politik, kuasa raja. Jadi siapa yang akan menentukan kuasa raja ni ya? Kita tengok dia punya pilihan jawapan. Ya, yang A tu kesetiaan rakyat ni politik. Okey, rakyat setia, raja tu menjadi kuat ya. Kegiatan ekonomi, okey, of course ekonomi, konsep ketuhanan, kepercayaan ya, sosial, kekayaan hasil bumi ya. Kekayaan hasil bumi ni iaitu ekonomi ya. Okey, seterusnya kita lihat yang mana berkaitan dengan aspek politik. Sudah tentulah jawapan dia A ya. Jadi selain highlight kata kunci, ini lagi salah satu pendekatan melihat perkaitan antara isu pada soalan dan juga jawapan. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Contohnya faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim. Okey, kerajaan maritim ni kerajaan di pesisir pantai. Kerajaan yang berasaskan ekonomi kelautan, perdagangan, perkapalan dan sebagainya. So kalau kita lihat dia punya pilihan jawapan, yang ini pertanian, ini pun pertanian. Pertanian ni kerajaan agraria lah kan. Okey, yang ini kelautan, kapal, yang ini pertanian. Jadi kita sudah nampak sebenarnya mana jawapan yang lebih tepat. Sebab mungkin murid ada yang tidak kuasai dari segi konsep maritim agraria. Tapi kalau dia tahu kegiatan ekonomi dia kelautan, kita boleh terus pilih jawapannya C ya. Okey, yang seterusnya tips yang ketiga. Mengenal pasti kesalahan yang wujud pada mana-mana pilihan jawapan ya. Kemudian bila kita kenal pasti sudah dia silap atau salah, tidak sesuai dipilih sebagai jawapan, kita singkirkan dia supaya kita boleh fokus lagi yang mana jawapan paling tepat ya. Jadi sesuai untuk soalan aneka gabungan ya. Dulu sebelum SPM wajib lulus dia banyak nih soalan. Tapi murid tidak tahu teknik yang betul jadi banyak yang buat silap. Oleh itu bila wajib lulus soalan ni dikurangkan sudah, hanya tinggal 3 atau 4, paling banyak pun 6 ya. Okey, ini contoh ya soalan aneka gabungan. Kalau kita lihat di sini, berikut merupakan syarat seorang calon bakal YB bertanding dalam pilihan raya. Okay, jadi syarat dia kalau kita lihat bermastautin di Malaysia. Kita nggak tahu lagi perkataan bermastautin. Kalau tidak tahu tanya cikgu tu. Jadi cikgu jelaskan, kamu buat catatan di situ. Begitu sepatutnya belajar sejarah ya. Okay, bermastautin di Malaysia maksudnya tinggal tetap. Memanglah kalau kita mau pilih YB atau seorang wakil rakyat, kita mau dia tinggal di negara kita, di kawasan kita supaya dia tahu apa masalah kita. Jadi yang jawapan satu ni betul. Jadi bila kita tengok pilihan jawapan tu kita sudah boleh nampak kan, kita sudah boleh singkir beberapa ya. Okey. Kemudian berumur 20 tahun. Sebenarnya berumur 21 tahun. Jadi kita boleh singkir sudah juga yang ada nombor 2 ni ya. Kita terus singkir. Jadi yang mana lagi ni ya jawapan yang paling tepat kita tengok lagi. Kita sebenarnya sudah nampak ya, tapi kita mau pastikan lagi memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Macam contoh kalau saya cikgu, polis, tentera, dia adalah ahli perkhidmatan awam. Okey, golongan perkhidmatan awam tidak boleh. Kalau dia mau bertanding, dia kena letak jawatan dulu. Kenapa? Supaya dia tidak ada kepentingan dia ya. Okey, jadi di sini kita tolak juga yang ketiga tu, maknanya C tu pun sudah kita singkirkan. Jadi kita tengok lagi jawapan keempat, sempurna akal. Mana mungkin kita pilih orang gila sebagai pemimpin kan? Jadi paling tepatlah itu 1 dan 4. Okey, kita tandalah jawapan D. Okey, jadi cara ini, okey, kalau pelajar jumpa soalan sebegini, buat begini, cikgu yakin kamu boleh menjawab dengan tepat. Jangan tengok soalan begini, soalan susah, terus main hantam saja ya. Jangan main hantam. Ingat tuh masa depan kamu nih, kalau gagal nanti jadi macam katak. Dunia semakin kecil, orang lulus, ambil result, happy-happy, post sana sini, post dalam grup, mau makan pergi mana-mana. Tapi kalau orang yang gagal nih, dia left group,
grup sekolah left, grup family pun left kan, jadi dunia kamu tu semakin kecil. Jadi jangan begitu. Jadi dengan 20 hari lagi yang ada ni, masa depan kamu tu masih boleh kamu tentukan ya, tapi itu diri kamu sendiri yang mau tentukan ya. Okey, cikgu bagi lagi contoh. Antara berikut yang mana berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Bila kita belajar tentang masyarakat Arab Jahiliyah ni, mesti kita kita rasa dia macam pelik lah ya. Macam contoh kan, ciri dia merompak tu wajib, menghalalkan riba, membunuh bayi perempuan, mesti kita akan ingat ya, sebab dia pelik kan. Okey, jadi kita tengok pilihan jawapan dia menghalalkan riba. Betul ya, mereka hidup berasaskan riba ya, bagi pinjam lepas tu bayar balik dengan keuntungan yang tinggi. Okey, menjalankan pemerintahan berpusat tidak berkaitan sebab mereka ni berpecah-pecah ya, diketuai oleh Syekh Kabilah ya. Kemudian menjalinkan jadi ini dua ni sudah kita singkir ya. Okey, kemudian menjalinkan kerjasama antara kabilah, okey, tidak menjalinkan sebab berpecah-pecah kan, berpuak-puak, suka berperang. Okey, sehingga kan diadakan bulan tertentu, mereka ni diharamkan berperang ya. Jadi yang ketiga pun kita boleh singkir. Jadi di sini sebenarnya kita nampak sudah jawapan dia juga. Kemudian kita tengok lagi yang terakhir tu, mengamalkan perkahwinan bebas. Ya, mereka tidak ada peraturan perkahwinan. Jadi di sini kita dapati 1 dan 4 tu betul. Jadi dengan cara ni kita boleh memilih jawapan yang tepat untuk soalan sebegini ya. Okey. Tips yang keempat, okey, menjawab soal kenapa cikgu kata tadi di saat-saat akhir ini jawablah 5 set soalan lagi ya. Kerana sebenarnya dalam soalan sejarah kertas 1 ni terlalu banyak soalan yang berulang ya. Maksudnya soalan yang berulang dari tahun yang sebelumnya. Okey, jadi kalau calon jumpa soalan yang dia sudah pernah jawab, dia terus yakin itulah jawapannya. Jadi 1 boleh jawab dengan tepat, 2 berkeyakinan, 3 boleh jawab dengan cepat. Bila jawab dengan cepat, boleh fokus tengok lagi soalan-soalan yang sukar, fikir dan sebagainya ya. Okey, kita tengok 2014, 32 soalan berulang. 2015 28, 2016 32, 2017 30 soalan berulang, 2018 34 soalan berulang, dan tahun lepas, okey, tahun 2019 lah ya, 35 soalan berulang. Sangat banyak. Jadi bayangkan kalau 35 soalan tu kamu jumpa balik. Atau paling kurang lah kalau kamu buat ulang kaji mungkin 5 set, kamu jumpa 20 soalan tu berulang. Cikgu ada pernah pelajar yang betul 10, 12 per 40. Tapi bila kita buat ulang kaji demi ulang kaji untuk kertas 1, SPM yang sebenar dia boleh dapat 29. Jadi kalau dia boleh, kenapa kamu tidak boleh? Sebenarnya boleh. Cuma kadang-kadang dari sikap kita sendiri ya. Okey, inilah dia contoh soalan berulang tahun lepas. Cikgu mau buktikan di mana soalan tu berulang. Contoh soalan SPM soalan 1, dia berulang daripada soalan SPM 2006. Okey, keluar daripada soalan ulangan 2015 dan 2014. Hanya soalan 2, 4 tu dan beberapa soalan lain soalan baru. Yang lain kebanyakannya adalah soalan yang pernah keluar. Ya. Jadi kalau kamu buat set yang banyak, kebarangkalian untuk kamu jumpa soalan yang berulang tu sangat tinggi. Jadi ini sangat membantu kamu lah untuk berusaha cemerlang untuk kertas 1 ni ya. Okey, ini contoh soalan 2008. Kesan pembinaan sistem pengairan yang Raja Indra Warman tu kan. Jadi bila dia bina pengairan, maka beras banyak lah kan. Keperluan beras tu dapat dipenuhi ya. Okey, ini dia keluar 2008. Okey, dia keluar lagi 2009. Baru keluar, dia keluar lagi. Okey, kita tengok Raja Indra Warman juga, okey, beras. Beras dalam soalan. Jadi jawapan dia, okey, bere lagi atau barai atau sistem pengairan. Jadi dia terbalikkan sahaja soalan dan jawapan. Kemudian soalan ini keluar lagi pada tahun 2013. Ya, kita tengok ya. Keluar lagi sumbangannya. Jadi sumbangannya tidak lain dan tidak bukan takungan air ya. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Yang ini bab 3 tingkatan 5. Count Camelia Benso menyanjung amalan real politik. Masa jawab soalan ni tanya cikgu atau rujuk buku apa tu real politik. Okey, satu amalan politik mengamalkan apa jua cara untuk berjaya dalam politik, termasuk membunuh, okey, memalsukan dokumen, provokasi. Maksudnya provokasi ni buat orang marah supaya orang lawan kita boleh jadi berperang dan sebagainya, kan?
Okey, jadi soalan ini, real politik ni mesti dikaitkan dengan menyatukan negara. Ya, menyatukan negara. Kemudian soalan 2008 ni dia berulang lagi 2011. Dia jadi soalan 26. Okey, sama juga menyatukan negara jadi soalan. Okey, tokoh dia sama, dia tambah seorang lagi. So, jawapan dia mesti berkaitan dengan real politik. Nampak kan? Dia terbalikkan sahaja. Okey, 2014 sekali lagi soalan yang sama keluar. Okay, soalan yang sama. Tengok, menyatukan negara, tokoh yang sama, jawapan yang sama, pilihan yang sama juga. C, iaitu real politik. Okay, tips yang kelima, okay, taburan jawapan. Okay, kalau kita lihat, biasanya taburan jawapan dia itu seimbang. Maksud taburan jawapan dengan bila kita jawab 40 soalan, kita tengok jawapan A itu lebih kurang sama. Contoh sini ya, kan kelas kamu tengok 2015 jawapan A itu 10, B 10, C 10, D itu pun 10. Tetapi ada juga berlaku contoh 2014 B 8, tetapi banyak di bahagian A itu 12. Jadi sebenarnya dia antara begitulah ya, 8 hingga 12. Jadi kalau kita jawab, katalah pilihan jawapan kita A itu sampai 16. Di situ mungkin ada kesilapan. Jadi itulah pentingnya dengan masa yang lebih tu kamu boleh tengok balik jawapan-jawapan kamu dan kamu boleh perbetulkan mana-mana bahagian yang rasa tidak tepat ya. Okey, ini contoh murid buat ulang kaji. Ya, murid-murid ni, cikgu punya murid sendiri, inilah tengok dia guna teknik highlight kata kunci, penyingkiran semua kan. Dan murid ni dia dapat 40/40 betul ya. Okay, sama juga yang ini betul 40/40. Sebenarnya pada awalnya mereka bukan jenis yang betul banyak begitu ya. 20 lebih, 28, 27. Tetapi mereka boleh tingkatkan pencapaian tu dengan ulang kaji yang cukup dan ulang kaji yang betul, menggunakan tips yang sesuai ya. Ini contoh masa ulang kaji. Bukan sebab soalan objektif ni, soalan tinggal pilih jawapan kita main hentam saja. Tidak ya. Kita mesti ada teknik yang betul supaya kita boleh dapat markah yang maksimum ya. Okey, ini lagi satu contoh. Ini tengok masa ulang kaji dia menjelaskan apa yang terdapat pada soalan. Jadi secara tidak langsung ini juga ulang kaji untuk kertas 2 ya. Okey, tindakan kamu kena set minda kamu soalan paling senang ya. Tinggal pilih jawapan tetapi kena teliti dan guna tips yang sesuai. So saranan cikgu macam tadi cikgu cakap, untuk 20 hari ni try lah. Okey, mungkin seminggu buat 2 set, ada 3 minggu lagi ada 6 set kamu buat. Okey, kalau lagi banyak lagi baguslah. Mana-mana yang sukar cuba berbincang dengan rakan dan guru ya. Okey. Setakat ni itu 5 tips. Ada apa-apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Clear. Oh, clear, tidak ada pertanyaan. Atau kalau ada pertanyaan mungkin boleh kemudian ya. Kamu catat saja dulu ya. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, mungkin ada yang sempat cetak soalan ini. Biasa cikgu mau bagi bengkel kan, mau bincang, tapi mungkin di sini cikgu terus bincang lah ya. So, nanti kalau cikgu bagi kamu peluang jawab nanti terganggu lagi teknik dari segi teknikal so melibatkan banyak sekolah ya. Ini contoh soalannya kelas. Kita tengok soalan yang pertama. Bila kita jawab soalan ni, selalu cikgu tekankan, soalan ni untuk kita faham, sejarah ni untuk kita faham ya. Sejarah ni bukan kita belajar benda-benda yang mati ya, tetapi sejarah ni sebenarnya macam ada murid cakap, cikgu buat apa saya belajar sejarah ni, saya mau jadi doktor ni, tak kaitan dengan cita-cita saya, tidak kaitan dengan cita-cita saya mau jadi jurutera. Sebenarnya kalau dia mau jadi doktor pun dia kena belajar sejarah perubatan tamadun awal. Kalau dia mau jadi engineer pun dia kena belajar kejuruteraan tamadun awal. Jadi sejarah tu ilmu yang bergabung dengan ilmu lain ya. Mustahil kerajaan wajibkan lulus kalau dia tidak penting. Jadi bila belajar sejarah tu tengok perkaitan dia dengan kehidupan kita dan bagaimana topik yang kita belajar tu membolehkan kita berfikir untuk kehidupan kita pada hari ini ya. Okey, kita tengok bagaimana falsafah legalism
Okey, dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin ya. Legalism ni dikaitkan dengan undang-undang ya. Memanglah undang-undang ni dapat membentuk manusia yang berdisiplin. Di sekolah pun ada undang-undang, ada peraturan. Kenapa peraturan tu membentuk pelajar atau murid yang berdisiplin kan? Jadi kita tengok kalau bagaimana falsafah legalism dapat membentuk masyarakat berdisiplin. Kita faham legalism tu undang-undang, maka kita sudah boleh singkir dua jawapan di sini, iaitu B dan juga D. Jadi sama ada pilihan D, A atau C. Tapi bila kita belajar tentang falsafah legalism zaman Shi Huangdi ni dalam Empire Cina, dikaitkan dengan undang-undang yang tegas dan hukuman yang bersifat kolektif. Ada kan dalam buku teks dia cakap hukuman bersifat kolektif. Apa tu kolektif? Pernah tanya cikgu apa itu bersifat kolektif? Jadi bersifat kolektif ni maksudnya kalau orang tu melakukan satu kesalahan, dia punya hukuman ada beberapa. Contoh kalau mencuri potong tangan. Tetapi zaman Shi Huangdi ni di bawah falsafah legalism ni, kalau mencuri potong tangan, contohnya tambah lagi hukuman lain, potong lidah, cungkil mata. Jadi orang akan jadi sangat takut. Ini salah satu pendekatan bagaimana seorang pemerintah tu mau mengawal pemerintahan sebuah empire yang sangat luas ya. Okey, jadi jawapan dia C kan? Okey, kita pergi lagi soalan 4. Bagaimana Shi Huangdi sama juga yang tadi ni kan legalism. Shi Huangdi ni maharaja dia kan? Okey, dari dinasti Qin, bila dia membentuk empire, dia dapat menguasai kawasan sekitar dia. Dia namakan dinasti dia tu Qin punya kan, kekal sampai hari ini Cina. Bagaimana dia boleh memerintah kerajaan secara autokratik? Kamu kena tahu, masa jawab soalan ni, kena tahu apa tu autokratik. Jadi kamu tidaklah menghafal atau menjawab tanpa memahami. Itu yang sejarah tu menjadi susah. Tapi once kamu rujuk, apa tu autokratik? Paling tidak tanya Pakcik Google. Kalau ada cikgu, tanya cikgu, apa tu autokratik? Autokratik ni memerintah secara mutlak. Semua kuasa berada di tangan raja. Jadi kalau kita tengok A, B, C, D tu, sudah tentu kita akan pilih jawapan D. Menghapuskan kuasa golongan bangsawan. Sebab bangsawan tu keluarga di raja, kerabat raja yang membantu raja dalam pentadbiran. Jadi orang-orang yang berjawatan ini yang terdiri daripada keluarga raja ni memberi ancaman ni sebenarnya kepada raja. Yang biasa menggulingkan raja adalah kerabat di raja sendiri. Jadi bagaimana Shi Huangdi mau mengawal atau memerintah kerajaan dia, dihapuskan kuasa golongan bangsawan. Semua kuasa di tangan dia ya. Okey, kemudian kita tengok soalan berikutnya, Cerasin. Ini kita highlight sajalah. Cerasin mengawal gaji pekerja. Dia ni satu pertubuhan perdagangan di India ya. India ni pun kalau bab 2, tahun lepas sudah tanya bab 2 untuk soalan struktur ya. India ni antara yang boleh fokus lah, belum keluar ya. Kebanyakan kalau cikgu tengok soalan percubaan pun fokus kepada India ni bahagian perdagangan ya. Pelabuhan dia ya, pelabuhan perdagangan Angga, Kalingga, Karusa semua tu ya. Okey, kemudian cikgu bagi lagi contoh soalan ni. Okey, kalau kita lihat soalan ni ya, cikgu ada sebab tau pilih soalan ni. Sebab soalan ni dia lain-lain sikit. Macam soalan 10 ni, apa kepentingan karya The Art of War? Okay, The Art of War ni seni perang. Seni perang ditulis oleh Sun Tzu ya. Jadi kaitan dia atau kepentingan dia pada hari ini dikaitkan dengan strategi perniagaan. Jadi kalau kita tengok jawapan, kenapa jawapan dia strategi perniagaan ya, dulu perang. Kenapa bukan hubungan luar? Maksudnya yang ada kaitan dengan politik, pemerintahan kan. Tapi sebenarnya apa yang saya boleh jelaskan sini, kalau kita baca The Art of War ni, kita study tentang perang dahulu kala ya. Mereka rujuk buku ini untuk sebagai strategi macam mana mau perang, macam mana berdepan dengan musuh. Tetapi hari ini buku ini digunakan dalam strategi perniagaan. Contohnya masa perang kita guna teknik penyamaran. Saya menyamar masuk kamp tentera tu, saya racun makanan dorang di dapur, dorang makan, dorang mati. Contohnya begitu. So dalam perniagaan begitu, ada strategi penyamaran. Kalau saya memiliki satu organisasi perniagaan yang besar, saya mau tahu bagaimana orang bawahan uruskan, so saya menyamar. Jadi saya akan lihat bagaimana mereka melayan pelanggan dan sebagainya. Begitu maksud dia ya. Jadi kalau kamu jelas, jadi kamu boleh faham soalan itu dengan baik, boleh memilih jawapan yang tepat ya. Kemudian yang berikutnya, mukadimah.
Okey, karya, buku. Mukadimah ni maksudnya kalau bahasa Melayu pengenalan. Okey, menekankan ciri kehidupan bandar. Apa ciri dia? So bagi Ibnu Khaldun, orang yang hidup di bandar ni, orang yang berilmu pengetahuan. Dan orang yang berilmu ni sepatutnya mempunyai nilai moral atau akhlak. Kamu boleh slash sana ya, akhlak. Nilai moral atau akhlak yang baik ya. Okey, soalan terakhir, perancangan bandar. Mesti tamadun Indus kan? Ini pun fokus juga nih kan untuk bab 1. Apa faktor yang mendorong perkembangan bandar tersebut? Jadi kalau kita tengok di sini mestilah dikaitkan dengan ilmu geometri ya. Jadi calon-calon yang sudah jawab mungkin boleh tengok ya, buat catatan dan sebagainya. Tengok ya, kalau betul semua alhamdulillah lah, kalau belum betul teruskan lagi ulang kaji. Okey. Kalau tiada soalan atau kamu ada soalan, kamu kumpul dulu. Cikgu mau jelaskan tentang, ya ada soalan? Ada cikgu soalan. Okey, cuba kemukakan. Apa maksud tadi tu? Autokratik. Autokratik tu, okey, cikgu ada jelaskan tadi, autokratik ni maksudnya raja tu memerintah secara mutlak, kuasa, semua kuasa tu berada di tangan raja tu untuk membolehkan dia mengawal pemerintahan tu. Boleh dengar cikgu? Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, itu kertas 1. Okey, pastikan guna tips yang betul. Jangan patah semangat, walaupun kertas 1, jawablah dengan sungguh-sungguh, jawablah betul. Ya, sebab cikgu tengok selalu murid ni pergi dewan peperiksaan, alah kertas 1 je, bulat-bulat je. Jangan begitu ya. Memang bulatkan jawapan. Tetapi pilih jawapan yang paling tepat, guna 5 tips yang cikgu kongsi tadi. Ya, so kalau kamu boleh katalah betul 20/40. Wah, satu pencapaian yang bagus. Tapi kalau ada murid yang sudah betul 25, dapat 30, lagi bagus ya. Okey, jadi cikgu teruskan dengan kertas 2. Okey, kertas 2 ni terdiri daripada struktur dan esei. Ada murid yang cakap susah ni. Tidak susah, okey? Dan apalagi kalau saat-saat akhir ni kita fokus pada topik-topik tertentu ya. Jadi masa kamu 2 jam 30 minit. Banyak nih. Ada yang sempat tidur lagi. Tapi cikgu harap janganlah tidur ya. Fokuslah dan jawablah betul-betul. Okey? Okey, cikgu teruskan ya. Okey, ini masa dia maksimum 15 minit ya soalan struktur, 30 minit soalan esei. Tetapi kalau kamu ulang kaji, kamu jumpa soalan yang kamu pernah jawab, kamu akan jawab dengan lebih cepat. Itu bagusnya ulang kaji ya. Tapi ini cadangan saja masa ni. Sepatutnya janganlah sampai 15 minit, jangan sampai 30 minit. Maksudnya okey, maksimum sahaja. Kalau tidak boleh juga jawab, pergilah soalan lain ya. Okey, ini situasi menjawab soalan kertas 2 ya. Macam kita rasa semua soalan tu susah. Okey, kadang-kadang kita baca soalan, kita tidak faham soalan. Apa soalan tu mau? Kadang kita sudah jawab, kita rasa lagi serba salah. Betulkah tidak? Ataupun mau jawab soalan tu tetapi lupa sedangkan baru baca. Itulah kadang-kadang orang cakap ilmu tu tidak berkat. Belajar tidak sungguh-sungguh. Di sekolah main-main. Okey, boleh main. Tapi ingat pesanan ibu bapa, pesanan guru, kamu kena belajar. Tugas kamu kena belajar. Ya, jadi tinggal 20 hari lagi mau SPM ni, belajarlah betul-betul. Berjuanglah bersungguh-sungguh sebab ini masa depan kamu sendiri, bukan masa depan cikgu atau orang lain ya. Okey. Ini penting. Kamu tengok betul-betul di sini. Okey, wajaran markah untuk kertas 2 ni 50%. Yang tadi kertas 1 30%. Ya, kalau kamu betul separuh je kertas 1, sudah dapat 15 markah. Okey, tapi sepatutnya lebih daripada separuh. So, untuk kertas 2 ni 50%. Jadi bagaimana mau dapat markah ni? Walaupun mungkin kamu ni sebelum ni tidak baca betul-betul pun buku teks tu, tidak belajar betul-betul pun, banyak tidak hadir pun, tidak apa. Masih lagi boleh dapat markah yang baik untuk kertas 2. Okey, cikgu bagi penerangan, dengar. 1, kamu kena fokus tema. Okey, mungkin saat-saat akhir ni kamu boleh fokus tema yang mana 1.
Mungkin tema 1 bab tingkatan 4. Mungkin tema 12 untuk bab tingkatan 5 begitu. Jadi ini terpulang perbincangan kamu bersama guru kamu. Tetapi semakin mau dekat SPM ni, fokus kamu semakin kecil. Ya, kalau sebelum ni kita belajar semua kan, tapi mau dekat sudah SPM ni fokus semakin kecil ya. Kuasai teknik menjawab. Even calon yang pandai sangat pun, menghafal dengan sangat baik pun, dia tidak boleh dapat A+ kalau dia silap teknik. Jadi kalau kita sedang-sedang pun, tapi kalau kita kuasai teknik betul, kita masih boleh dapat A+ ya. Kemudian saat-saat akhir begini, fokuslah bab tingkatan 5 kerana ada 2 soalan struktur, ada 4 soalan esei. Sedangkan esei pilih 3 sahaja. Jadi jangan berat-beratkan diri kamu mau study semua, kamu fokus. Ya, fokus bab tingkatan 5 ya. Kemudian soalan kebat wajib jawab. Masalah soalan kebat ni, itulah cikgu cakap bila baca soalan highlight kata kunci soalan, cuba bagi jawapan yang rasional. Soalan kebat ni selalu masalah murid tidak mau jawab, takut mau jawab. Kenapa kamu takut mau jawab soalan kebat ya? Nanti kalau kamu jawab kan, kalau salah, tiada sudah orang mau marah kamu. Tapi kesan dia pada diri kamu sendiri. Biasa kalau kita jawab salah, kita hantar pada cikgu, mungkin cikgu tegur. Mungkin juga cikgu ada yang marah. Jadi kita tidak mau sudah jawab. Okey, tetapi kamu jangan takut. Untuk yang terakhir ni, peperiksaan kamu terakhir ni, jangan tinggalkan soalan kebat tu, cuba jawab. Fikir apa dia mau, bagilah yang rasional. Okey, sebab tiada sudah orang mau marah kamu, mau tegur kamu. Itu dari kamu saja sudah punya jawapan ya. Okey, kita pergi kepada bahagian A, soalan struktur. Okey, soalan struktur ni, okey, ini dia punya perincian 4 set. 2 set dari bab tingkatan 4, 2 set dari tingkatan 5. Di sini kan cikgu bilang kamu boleh atur strategi saat-saat akhir. Sekarang kita study yang fokus ya, keseluruhan. Tapi mungkin tinggal 2 hari fokus setting bab tingkatan 5 lah kan. Okey, jawab 4 set itu. Jangan kasih tinggal ya, jangan kasih tinggal. Try lah jawab. So kalau kamu cuba jawab, pemeriksa akan semak. Tapi kalau kosong tiada jawapan, dia terus tinggal. Dan kalau kamu jawab, kemudian kebetulan dia ada juga berkaitan. Betul, kamu ada peluang dapat markah ya. Okey, ada pecahan. Okey, kemudian pecahan akhir biasanya soalan kebat 4 markah. Ya, 4 markah tu banyak. Itu satu soalan struktur. Kalau 4 soalan struktur 16 markah. Belum masuk esei lagi. Jadi sebenarnya kalau kamu jawab kertas 1 tadi dapat 15 markah, soalan kebat untuk kertas 2 ni pun kalau kamu jawab kebat semua pun masih boleh dapat 20. Sudah 35 markah. Itu cikgu bilang kamu boleh dapat lebih daripada lulus. Tapi masalahnya tidak mau menulis jawapan. Kenapa tidak mau menulis jawapan? Nanti cikgu sumpah tu jari kan? Jadi kita tengok seterusnya kelemahan murid. Tengok ya, adakah kelemahan kamu? Kenapa cikgu bilang tengok kelemahan kamu? Sebab bila kita akui kita ada kelemahan tu, kita perbaiki, maka kita akan dapat markah yang lebih baik ya. So, ini antara kelemahan murid yang cikgu kenal pasti. Okey, dia jawab soalan tapi bukan jawab, ulang. Dia ulang tu soalan. Jadi bila ulang tiada markah. Ya, jawapan berjela-jela. Kalau struktur ringkas dan padat sahaja. Tidak ikut kehendak soalan, ikut perasaan, ikut suka kamu bagi jawapan. Main-main. Ya. Okey, tidak ikut kehendak soalan ya. Okey, sorry terulang. Tidak menjawab soalan sepenuhnya, jawapan tidak relevan dan jawapan mengelirukan. Pemeriksa ni baca tak faham. Kalau orang Sabah ni sudahlah satu dia campur lagi bahasa dialek. Okey, kadang bagus juga kalau ada guru ni dia tanya Hanita apa maksud ni, manuk ni apa begitu kan. Itu saya tahu saya bagilah. Okey, sama juga kalau saya baca skrip dari Kelantan, Terengganu ada campur-campur bahasa dia, saya akan tanya. Tapi kalau pemeriksa tu tidak tanya, kita akan rugilah hilang markah begitu saja. Sebab kamu punya jawapan tu tidak boleh difaham ya. Okey, kamu tengok kelemahan tu ada 6 di situ. Adakah kelemahan kamu? Ada berapa kelemahan? Jadi kelemahan ni lah yang kita perlu perbaiki. Ataupun kita perlu berhati-hati jangan kita buat benda ni supaya tidak menjejaskan markah kita. Okey, contoh soalan ini. Tengok betul-betul. Okey, mengapa negara kita jadi tumpuan guru luar pada kurun ke-19? Ini pun macam lebih kurang juga. Zaman sekarang negara kita masih jadi tumpuan. Tengok murid ni jawab. Dia cakap negara kita menjadi tumpuan kerana awetnya cantik. Fikiran dia lain. Jadi cikgu letak sana TR, tidak relevan. Jadi dia tidak dapat markah. Tengok jawapan yang kedua. Negara kita sangat kaya bahan mentah. Betul F9.
Coba kamu pikir F9 maksudnya fakta ke-9. Maksudnya jawapan nih jawapan yang ke-9, betul. Maksudnya soalan untuk 2 markah nih banyak jawapan dia senaraikan. Tetapi murid nih dia berjaya betul yang fakta ke-9. Jadi yang fakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu apa? Itu yang Ciu cakap. Kalau kamu coba jawab, rational, sesuai, sepatutnya kamu ada peluang dapat markah. Tetapi bukanlah macam bagi jawapan yang pertama tuh, ya. Tengok soalan B. Berdasarkan pengetahuan sejarah Anda, apa kesan kedatangan buruh luar terhadap negara kita sebelum merdeka? Atau apa kesan kedatangan buruh luar? Tapi tengok murid nih jawab, kedatangan buruh luar mendatangkan banyak kesan. Ya, kesan apa? Jadi murid nih dia salin soalan balik. Dia ulangi soalan. Ini yang cikgu cakap tadi, mengulangi soalan. Rasa macam sudah jawab, tapi tidak jawab. Sama juga, berlaku kesan baik dan kesan buruk. Apa tuh kesan baik, kesan buruk? Jadi di sini kamu kena spesifik. Ya. Kemudian tengok ini jawabannya betul. Tetapi terlalu berjela-jela. Kemudian tidak bagi jawaban penuh. Satu jawaban saja. Jadi sebenarnya kamu perlu bagi jawaban yang ringkas dan padat sahaja. Contoh, pandangan saya negara kita aman. Cukuplah. Pada pandangan saya negara kita tidak ada perang. Cukup. Fakta ke-11, tengok 11 ya. 12, 2 markah aja. Tapi yang ke-11, maksudnya ada berapa belas-belas nih pilihan jawaban. Jadi tolonglah jawab. Bukan tolong cikgu nih, tolong kamu nih. Kalau kamu jawab, chance kamu untuk dapat markah itu ada ya. Sama juga yang ini tidak berhati-hati. Tengok betul-betul. Apakah kesan baik dan kesan buruk kedatangan warga asing? Soalan ini sebenarnya ada fokus dia. Kalau kita baca soalan atas dia terus jawab saja, kita boleh silap seperti ini. Tetapi tengok di sana, dia cakap kesan baik. So murid nih jawaban pertama dia bagi kesan tidak baik. Jadi hilang markah. Kesan di bawah itu betul, kalau murid nih fikir lagi, kesan tidak baik itu pindah ke bawah, masih boleh dapat 1 markah. Jadi sebenarnya dari jawaban ini ada pengajaran. Ini ada pengajaran. Kenapa kita boleh buat kesilapan yang begini? Yang mudah aja soalan ini, tapi kita boleh silap. Jadi kita kena belajar bersungguh-sungguh, niat kena betul ya, supaya nanti masa jawab soalan kita tenang dan fokus. Ya. Ini lagi satu contoh ya. Mengapa kerajaan awal mampu membina monumen? Membina monumen. Kalau kita di kelas mungkin cikgu boleh bagi tahu kamu, monumen tu bangunan. Begitu. Kenapa orang dulu boleh membina monumen? Jadi jangan dibagi satu soalan kamu jawab dengan bagi 3 soalan balik. Kamu tidak akan dapat markah kalau bagi begini ya. Sebenarnya kita pikir ya, orang bina monumen. Kalau kita tidak tahu pun monumen tu, tapi kita tahu perkataan membina kan. Kenapa dia mampu membina E? Oh, dia mampu membina E kerana dia rajin. Selain itu dia mampu membina kerana dia bersatu padu. So jawapan-jawapan tu masih rasional. Jawapan-jawapan tu masih boleh diterima. So itu yang cikgu bilang. Bila baca soalan tu highlight kata kunci fikir. Fikir ya, kita dianugerahkan otak nih. Jadi guna otak sebaiknya. Ya, jadi gunalah otak yang percuma untuk kita tuh untuk membina masa depan kita. Jangan membina masa depan yang gelap kan? Jadi soalan ini soalan senang. Apa-apa pun kalau kamu jumpa soalan seperti ini, mungkin selepas perkataan membina tuh dia punya perkataan penyambut tuh berbeza. Mungkin membina sawah kah, membina pengairan kah. Jawaban dia sama juga. Boleh bagi nilai-nilai yang cikgu sebut tadi. Sama juga ini. Cadangkan 3 langkah berkesan memelihara monumen. Kalau kita tidak tahu monumen pun kita masih boleh jawab. Tapi kalau kita tahu monumen itu adalah bangunan, kita boleh bagi tahu ya, memelihara monumen itu mengecat, menjadikan dia museum, membaiki jika rosak. So jawaban-jawaban yang mudah sahaja. So masalahnya selalu murid nih pikir jawaban sejarah nih jawaban-jawaban yang sukar lah. Ya, tapi sebenarnya jawaban-jawaban dia itu sebegini yang cikgu sebut tadi. Tidak sukar, ya. Sama juga soalan nih. Sorry ada gelap sedikit, semasa ini cikgu menyimak lewat malam. Pada pendapat Anda, kenapa masyarakat zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan? Zaman gelap bagi tahu apa yang mereka tidak nabi, tidak rasul, tapi ini dia bagi jawaban yang direct, tidak mempunyai lampu. Ada lagi yang jawab, tidak mempunyai elektrik.
Jadi jawapan-jawapan sebegini kan, jawapan yang macam tidak belajar langsung lah kan. Jadi bayangkan kamu sudah belajar tadika, sekolah rendah, sekolah menengah berbelas tahun sudah. Jadi kenapa mau bagi jawapan yang tidak menjamin masa depan? Jadi kamu kena jaga tuh. Satu markah pun sangat penting. Sebab kalau satu markah lagi mau lulus, kalau tidak dapat tidaklah tuh lulus. Jadi kena jaga. Seboleh-bolehnya jaga setiap soalan tuh, pastikan kamu berusaha menjawab sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang ini, tengok yang B itu. Sama juga kenapa zaman jahiliyah tu dianggap zaman kegelapan. Tengok dia jawab, zaman mengakib berat oleh rakyat, zaman penceroboh di alam lain, zaman istri dalam roh nenek moyang. Macam mana pemeriksa mau faham soalan ini? Tiada kaitan langsung dengan masyarakat Arab jahiliyah. Kan tadi cikgu sudah cakap kalau kita belajar jahiliyah ni senang lah. Dia macam pelik zaman dia. Merompak wajib. Kenapa kita tidak cakap begitu? Okay? Ataupun apa yang mereka tiada? Tiada nabi, tiada rasul, tiada kitab, tiada pembimbing. Begitu. Ya. Jadi ini perlu dielakkan lah. Ya. Sama juga nih. Ya. Dia cerita kisah hidup dia. Jangan cerita yang bukan-bukan ya. Tengok beban orang putih. Kenapa mereka dera saya tak suka manusia, saya suka mayat. Kamu tidak akan dapat apa-apa markah. Pemeriksa tu tidak akan rasa simpati, tidak akan rasa kesihan. Dia akan sama saja layan untuk setiap murid. Ya, okay. Sama juga ini. Murid cakap soalan ni susah, tapi cuba tengok betul-betul. Apa matlamat Ferdinand Magellan berlayar mengelilingi dunia? Cuba kita permudahkan soalan ni kan. Mengapa orang mengelilingi dunia? Okay, saya mengelilingi dunia untuk mendapat pengalaman. Saya mengelilingi di dunia untuk mencari kekayaan. Contohlah begitu kan. Jadi jangan bagi jawapan bukan-bukan. Kalau kamu bagi jawapan yang macam cikgu bagi tadi, sekurang-kurangnya masih ada peluang dapat markah. Tapi kalau kita mau belajar mengapa orang Eropah mengelilingi dunia, kita tutuplah nama Magellan tu. Ada orang terkeliru, Magellan ni siapa? Terus jadi susah soalan. So kalau kita tutup, tukar ya. Kenapa orang Eropah mengelilingi dunia? Orang Eropah mengelilingi dunia mencari kekayaan. Selain itu mereka menyebarkan agama Kristian. Okay? Mencari tanah jajahan atau meneroka begitu kan? Okay? Jangan bagi jawapan-jawapan yang begini nih. Lepas tu faktor kejayaan pelayaran tersebut. Ini pun sebenarnya kalau kita tidak baca buku boleh jawab. Kita ubah sikit soalan tu. Kita tutuplah pelayaran tu. Faktor kejayaan. Okey, dalam hidup ni kalau kita berjaya, apa sebab dia? Kan? Ini belajar dalam bahasa, dalam kehidupan seharian, benda ni biasa. Saya berjaya, saya berusaha bersungguh-sungguh. So, faktor kejayaan tersebut ialah usaha yang bersungguh-sungguh. Faktor kejayaan pelayaran tersebut ialah mereka berjuang sehabis-habisan. So, jawapan tu boleh diterima. Kenapa mau bagi pemisai tebal bergigi emas? Okay. Lepas tu soalan ni lagi, mengapa pelayaran tu penting? Kita kaitkan dengan matlamat tadi. Apa yang dia mau? Cari kekayaan, menyebar agama. So pelayaran itu penting sebab dapat kekayaan. Pelayaran itu penting sebab dapat menyebarkan agama baru. Jadi kenapa kita mau bagi jawapan yang bukan-bukan begini kan? Itu yang cikgu bilang, bila jawab soalan tu jangan main-main. Jangan main hentam. Okay? Cuba fikir soalan tu. Highlight apa yang dia minta. Itulah saya murid cakap, cikgu soalan sejarah ni susah. Cikgu tidak pernah jumpa soalan sejarah yang susah. Kita yang fikir dia susah. Tapi sebenarnya dia tidak susah. Kalau kita cuba fahami dia dan permudahkan dia untuk diri kita ya. Okey. Sepatutnya begini ya. Tengok betul-betul yang ini. Okey, ini teknikal nih. Okey, ini soalan tahun lepas. Nyatakan 2 ciri sistem ahli. Sistem ahli ni bab 5 kan? Tingkatan 5. Okey, jadi murid ni jawab begini. Okey, dia ada Roman 1, Roman 2. Okey, murid ni jawab begini. Okey, jadi betul. Dapat 2 markah. Ingat ya, ada Roman 1, Roman 2. Boleh juga buat ayat lengkap. Okey, kalau ada Roman boleh yang pilihan atas, boleh juga jawab cara di bawah. Ciri sistem ahli ialah kabinet bayangan. Maksudnya dia buat dalam ayat yang lengkap. Boleh. Dua-dua dapat 2 markah. Tapi boleh juga direct kabinet bayangan. Mungkin cikgu boleh tanya tu. Kalau depan cikgu tanya tu apa kabinet bayangan. Okey, bagaimana Islam sampai ke dunia Melayu? Tengok soalan ni. Berbeza dengan soalan tadi. Okey, juga soalan struktur. Soalan tadi dia ada bagi Roman 1, Roman 2, Roman kan? Yang ini tiada Roman. Jangan pandai-pandai tambah Roman. Elakkan penambahan Roman dash
bintang dan sebagainya. Mesti jawab dalam bentuk esei. Ingat ya, cikgu pesan, kalau tidak ada roman jangan tambah, jawab dalam bentuk esei. Jadi guru-guru yang ada bersama pada pagi ini, tolong juga ingatkan murid. So ini selalu ini jadi isu. So kalau salah dari segi teknikal di sini, murid akan kehilangan markah. Tengok murid ni dia tambah roman 1 melalui perdagangan luar. Dakwah orang Islam, akhlak yang baik. Dia letak tanda roman. Betul, dibagi betul. Tetapi setengah markah. Kerana dianggap jawapan ni ayat dia tidak lengkap. Ya, ayat dia tidak lengkap. Begini. Jadi di sini dia bundarkan jadi 2. Jadi 2. Nasib dibundarkan. Kalau dia bagi 1.5 hujung baru bundar, rugilah kan. Jadi 2. Jadi setengah markah tu pun sangat berguna. 1 markah hilang. Jadi sangat berguna tu. Macam ada student kan kalau dia jawab soalan struktur tak betul 10 dia sedih. Jadi kalau dia kurang 1 sini, maknanya dia katalah dia dapat 9, sedih betul. Cantik bah 10/10 tu kan. Jadi kamu pun boleh dapat kalau kamu guna teknik yang betul. Ini teknikal lah. Itu yang cikgu cakap, pelajar yang pandai pun kuasai konten atau konten expert tapi lemah teknik, dia tidak boleh dapat markah yang maksimum. Ini satu contoh jawapan. Begini. Dia respon soalan. Islam sampai ke dunia Melayu. Dia respon melalui kegiatan perdagangan luar. Kemudian dia tambah penanda wacana. Selain itu, melalui kegiatan dakwah pun boleh. Seterusnya, melalui akhlak yang baik pun boleh. Kasih ringkas lagi ayat tu. Sebab ayat cikgu ni masih terlalu panjang. Ni bukan ayat cikgu ni, ayat contoh murid ni ya. Jadi di sini ayat dia sudah ayat lengkap. Ada penanda wacana. Kita tengok ayat pertama. Dia dapat 1 markah. Ayat kedua, dia dapat 1 markah. Ayat ketiga, dia dapat 1 markah. 3 markah penuh. Jadi ini teknikal. Ya, cikgu-cikgu dan murid tolong ambil perhatian, pastikan begini ya. Jadi yang penting jawab dalam bentuk esei, jangan tambah tanda roman atau dash dan sebagainya. Yang seterusnya saranan cikgu untuk soalan struktur, jawab semua soalan. Ada 4 soalan struktur, jawab 4. Soalan kebat nanti cikgu bagi formula. Jadi mustahil kamu tak boleh dapat 16 markah soalan kebat, soalan struktur. Cikgu bagi formula yang sangat mudah sudah tu nanti ya. Tengok peruntukan markah. Kalau 3, bagi 3 jawapan. Bagi 3 ayat ya. Ini yang paling penting wah. Baca dan fahami kehendak soalan. Kalau kamu faham tu kehendak soalan, boleh kamu jawab. Cikgu ni biasa juga ajar kelas kami ni student sampai 400 lebih ya. Murid yang ke 400 lebih ni pun boleh lulus. Kalau dia faham kehendak soalan. Dia berusaha memahami kehendak soalan dan bagi jawapan yang rasional ya. Jawab yang senang dulu, ringkas dan padat. Di ruang yang disediakan. Boleh tambah di ruang bawah itu je. Jangan lagi tambah-tambah di muka surat yang lain ya. Tambah di ruang bawah tu je kalau ada ruang ya. Setakat ni ada pertanyaan untuk soalan struktur? Cikgu kah, murid kah? Jelas Kak, jelas. Baiklah. Kalau jelas, cikgu teruskan lagi. Ni bengkel menjawab soalan struktur. Tapi bengkelnya kita bincang teruslah ya. Ini salah satulah topik fokus. Tamadun Indus. Ya. Macam kalau cikgu tengok yang fokus-fokus tahun ni, tamadun Indus, tamadun Mesir kan. 2 ni lah yang utama. Sebab Mesopotamia sudah keluar masa ulangan baru-baru ni kan. Jadi yang Huang Ho sebelum tu. Jadi macam orang ramai fokus Indus dan Mesir. Tapi kalau bagi cikgu, sebab untuk tema 7 ni dia ada 3 bab. Bab 1, 2, 3 kan kita 4. Bab 2 sudah ditanya. Jadi kamu tinggal fokus 2 bab, 1 dan 3. 1 dan 3 ni pun senang. Agraria Maritim, tamadun awal ni. So tamadun awal ni 4 tamadun saja. Kau salah betul-betul 4 tamadun ni. Ciri tamadun, konsep tamadun, sumbangan tamadun. Benda-benda begitu saja ya untuk 4 tamadun ni ya. Jadi kita tengok senaraikan 2 contoh bandar terancang dalam tamadun Indus. Ya, ini kalau tak tahu lagi ni berdosa ni. 2 aja bandar terancang. Jadi nanti kita tengok apa jawapan dia. Nyatakan ciri bandar terancang dalam tamadun Indus. Ini cikgu ada tips. Ciri bandar terancang, kalau kita mau rujuk buku teks kan, kita mau hafal jawapan tu, hari ini kita hafal, besok kita lupa.
Jangan menghafal. Tapi kalau ciri bandar terancang, kita tengok kawasan perumahan. Kawasan perumahan atau kawasan sekolah kita. Okey, kita tengok bila kita masuk pagar atau masuk kawasan sekolah kita, pertama yang mesti ada jalan raya kan? Jalan raya. Di tepi jalan raya ada apa? Biasanya. Ada parit kan? Jadi jawab. Ciri bandar terancang ialah mempunyai jalan raya. Tambah lagi ayat. Jalan raya yang lurus dan bersambung. Kan? Biasa jalan raya ni lurus, lepas tu bersambung kan? Simpang pergi dewan, simpang pergi kantin, contohlah. Okey? Kemudian yang ayat seterusnya, ciri bandar terancang ialah dilengkapi dengan sistem perparitan. Perparitan, dapat lagi markah. Ya, kalau di sekolah bangunan tersusun kan, blok A, blok B, blok C kan, bangunan yang tersusun, dapat lagi satu markah. Mengikut blok A, blok B, dapat lagi satu markah. Nah, sudah 4 markah. So, senang untuk bandar terancang. Kalau ditanya pada kamu ciri dia, ciri dia, tengok balik keadaan fizikal sekolah. Apa yang ada bila kamu masuk kawasan sekolah. Tapi memanglah kalau dalam buku teks tu yang 4 tadi tu ada, kemudian ada lagi perkara-perkara lain terbagi kepada 2, kawasan pentadbiran, kawasan pertanian, kawasan perumahan, begitu kan. Tetapi cikgu bagi paling mudah sudah untuk kamu menguasai tamadun Indus ni ya. Okey, mengapa tamadun Indus mampu membina bandar terancang? Samalah tadi, mengapa masyarakat mampu membina monumen. Nah, kan soalan tu berulang-ulang, cuma dia punya fokus soalan tu berbeza, tetapi jawapan yang dia mau tu sama. Ya, macam tadi dia bilang mengapa manusia mampu membina monumen, mampu membina bangunan. Sekarang ni mengapa mampu membina bandar. Sama juga jawapan-jawapan yang tadi, mereka bekerja sama, mereka taat kepada pemerintah. Atau kalau kamu mau spesifik kepada bandar, menguasai ilmu seni bena, mempunyai kemahiran seni bena. Jadi cikgu rasa kalau sebelum ni pun kamu nak belajar betul-betul, okay, mungkin kalau kamu tak boleh jawab soalan A lah, kamu tak ingat nama bandar tu kan, tak apa. Tapi B dan C tu, kamu masih boleh dapat 8 markah. Kalaupun tak boleh lagi dapat yang B tu, C tu masih boleh dapat 4 markah. Tapi mustahil lah kan ciri bandar terancang kamu tak boleh jawab. Paling susah lagi kita tengok bandar. Ada jalan raya, ada bangunan tersusun. Jawablah begitu. Maksudnya di sini, apa yang cikgu mau ingatkan, fikir dan cuba selami. Okey, soalan tu. Bukan Allah susah lah, tak pernah belajar. Apa cikgu wanita cakap di kelas tu, lupa aku. Muka surat berapa ni ya? Tidak perlu begitu. Ya, masa di Dewan Peperiksaan tidak perlu sudah yang sampai ke tahap itu ya. Fikir, faham saja soalan tu dan cuba imagine dia ya. Itulah bahkan kalau belajar sejarah selalu cikgu tekan imagination. Cikgu suka murid melukis. Jadi supaya kamu senang ingat dan faham konten sejarah tu ya. Okay, ini soalan fakta, walaupun B itu fakta tetapi masih boleh bagi jawapan seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Kemudian yang C itu kebat, walaupun kebat tetapi jawapan dia mudah ya, sama seperti yang kita bincang tadi, monumen itu. Ini dia punya skema jawapan. Okay, ini dia punya skema jawapan. Okay, Mohenjo-daro, Harappa. Sebutlah ikut cara kamu supaya bila kamu tulis nanti tidak salah eja. Satu lagi yang boleh ditanya tentang soalan Mohenjo-daro Harappa ni, dia bagi peta. Dia suruh label apakah X apakah Y. Jadi kalau jumpa soalan peta tu, dia pernah keluar tu kan, cari soalan tu, minta tolong cikgu, label di sana. Supaya nanti bila kamu isi di jawapan tu, kamu tak silap isi mana satu X dan Y. Ya, kalau tak yakin X mana Mohenjo-daro mana satu, Harappa mana satu, bagi satu jawapan je lah, Harappa, at least betul satu ya. Okey, inilah jawapan dia ya. Okey, jadi ini contoh jawapan. Bandar terancang dalam tamadun tersebut ialah Mohenjo-daro dan Harappa. Ciri bandar terancang dalam tamadun Indus ialah tersusun mengikut blok segi 4. Selain itu terdapat jalan raya yang lurus. Seterusnya dilengkapi dengan sistem perparitan, dihubungkan dengan sungai. Ini lain sikit dari yang cikgu sebut tadi lah, tetapi ada di dalam buku teks. Tapi kalau di sekolah cikgu kebetulan ada sungai, jadi senang cikgu mengajar. Di sebelah kawasan perumahan, jadi senang ya. Okey, pada pandangan anda, mengapa masyarakat tamadun Indus mampu membina bandar terancang? Okey, ilmu geometri. Mereka menguasai ilmu geometri. Mereka taat kepada pemerintah. Pemerintah suruh, jadi mereka buat. Ya, okey. Seterusnya masyarakat Indus bekerja sama. Ya, mau membina sesuatu ni mesti ada kerjasama, mesti dilakukan secara bersama-sama. Ya.
akhir sekali, mempunyai sumber atau modal atau bahan. Jadi kelas tengok ya, sangat penting di sini cikgu tekankan juga penanda wacana. Sebenarnya dalam soalan struktur penanda wacana tidak wajib, yang wajib tu di esei. Tetapi untuk mengelakkan kekeliruan, biasakan diri kamu selepas satu ayat mulakan dengan penanda wacana. Ya, selesai soalan struktur. Cikgu pergi kepada soalan esei. Kalau ada soalan-soalan lagi, kamu boleh tanya kemudian. Soalan esei ni, kita lihat di sini, terdiri dari 7 soalan. Ya, terdiri daripada 7 soalan. Syukurlah tahun kamu ni 7. Tahun depan, tahun inilah SPM yang ujung tahun nanti 5 saja. Lepas tu tiada kertas 3. Jangan sampai mengulang. Sudahlah silibus berbeza, format peperiksaan berbeza, soalan esei pun makin kurang. Ya, jadi kita lagi sukar. Tapi kita tidak boleh cakap, kenapa makin sukar sejarah ni, kenapa makin sukar? Dia memang begitu, hakikat dalam dunia ni semakin hari, dunia ni semakin mencabar. Silibus perlu dipertingkatkan, perlu menggalakkan murid berfikir supaya kita mampu bersaing di peringkat global, peringkat sekarang ini ya. Jadi semua orang sekarang cuba upgrade lah ya, upgrade. Jadi kita tak pula, kalau kita ni mau kekal sama, jadi mungkin kita boleh kekalkan zaman prasejarah, tapi tidak. Dari zaman prasejarah pun kita tengok kehidupan manusia meningkat sampai hari ini. So begitulah pada masa akan datang, kehidupan ni makin meningkat, makin mencabar. So kita yang kena bersedia ya. Soalan 5, 6, 7. 3 soalan daripada bab tingkatan 4. 8, 9, 10, 11, 4 soalan dari tingkatan 5. Ini cikgu bilang di sini kamu boleh atur strategi. Saat-saat akhir menjelang peperiksaan, kamu boleh atur strategi di sini. Kamu boleh fokus kepada soalan bab-bab dari tingkatan 5. Ataupun kamu mau fokus bab 1, 3, tingkatan 4, bab 1, bab 6, bab 9, tingkatan 5. Contohlah begitu. Ataupun besok pagi paper sudah. Saya mau fokus bab 1 dan 3, tingkatan 4 dan 1, tingkatan 5. Ataupun tinggal 1 jam. Saya mau fokus bab 1 tingkatan 5, bab 1 tingkatan 4. Begitu sepatutnya. Bukan belajar tidak ketentuan. Ya, faham tuh tidak ketentuan. Jadi 3 soalan jawab. Jawab 3 saja ya, jawab 3 sahaja. 3 saja. Ada yang jawab semua nih. Ya, jawab 3 sahaja. Kalau kamu ada banyak masa, jawablah 3 soalan itu sebaiknya. Tambah di mana-mana bahagian. Semak semula. Jangan pergi jawab 4, 5, 6. Sama juga dia kira 3 yang terbaik. Jadi bagus jawab 3, jawablah 3 tuh sebaik-baiknya. Ya, 30 menit satu soalan. 30 minit tuh tidak banyak, cukup-cukup. Kalau kita cukup pulang kaji, mungkin 30 menit tuh lebih lagi ya. Jadi kalau lebih 30 minit tu jawablah soalan yang lain lagi ya. Tapi bila kamu dapat soalan, contohnya bila kamu dapat kertas soalan, baca dulu semua soalan tu, baru pilih mana yang kamu boleh jawab dengan baik. Bukan dapat je kertas soalan terus jawab soalan 5, soalan 6, soalan 7. Tidak mau memilih. Ini biasanya murid yang tidak ulang kaji lah. Tapi cikgu berharap lah ya kelas 20 hari atau 3 minggu ni, buatlah sesuatu yang terbaik untuk diri kamu. Kalau kamu ini jenis kuat tidur, balik mau tidur, jangan kamu fikir, dapat lepas SPM saya boleh tidur je, 2-3 hari tidak bangun pun tak apa, asal jangan mati. Kan? Jadi tidak lama lagi tu, 20 hari, nanti mau SPM beberapa hari, selesai sudah, tidurlah puas-puas. Ya, kalau yang kuat online tu sabar dulu. Boleh online Google cari maklumat, belajar. Bukan online Facebook, update status dan sebagainya. Nanti lepas SPM dah cukup jari tangan kamu, jari kaki kamu bikin online. Jadi fikir begitu ya, mana keutamaan kamu. Ya, sebab zaman sekarang ni, kalau kita gagal ya SPM ni, nanti kita jadi buah mulut macik-macik bawang. Ya anak saya nu gagal mesti nakal tu kan. Jadi kita tidak mau berdepan dengan macik-macik bawang Rangers begitu. Payah kita mempertahankan diri ya. Mulut tempayan boleh tutup, mulut orang tak boleh tutup. Jadi kita cuba elakkan diri kita ni jadi mangsa macik-macik bawang Rangers tu kan. Jadi inilah peluang kamu 20 hari ini untuk tunjuk. Ya, masih boleh ya. Orang cakap masih ada masa, walaupun masa itu semakin singkat, tapi masih ada masa. Jadi dengan masa yang ada tuh, kalau kamu ada rezeki, apa yang kamu belajar tuh
akan keluar dan kamu boleh jawab tenang dan fokus ya. So, untuk soalan esei ni wajib esei ya, wajib esei. Macam cikgu tunjuk tadi yang soalan struktur 2 tu esei, macam karangan. Jangan buat poin. Macam cikgu ni, cikgu bagi ada poin kan? Poin-poin jangan ya. Buat ayat lengkap macam tadi, respon kata tugas. Okey, berikan fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, maksudnya kesimpulan kan, tapi kalau rumusan kan. Tetapi kalau tidak, okey, bagilah fakta, huraian, contoh. Kalau tak boleh lagi fakta, huraian, contoh, fakta, huraian. Tak boleh lagi fakta, huraian, fakta. So kalau tak boleh fakta lagi, taklah cikgu tahu kan. Tak boleh apa-apa sudah tu. Jadi kalau tidak boleh bagi F, H, C, I, bagilah F itu. Nanti cikgu tunjuk. Ya, bagaimana dengan menguasai fakta aja pun kamu boleh masih dapat markah yang baik ya. Dan cikgu galakkan asingkan perenggan. Maksudnya masa menjawab tu, esei tu isi 1, perenggan 1, isi 2, perenggan 2. Supaya kamu tahu sudah berapa banyak kamu jawab, kamu tengok berapa markah. Kamu tahu sudah berapa banyak markah kamu akan perolehi. Tapi tidak wajib nih asingkan perenggan. Tidak wajib. Saranan saja ya. Oke. Ini contoh. Kalaulah soalan tu dia bunyi, nyatakan, apakah, senaraikan, berikan, dia fakta saja nih. Oke, fakta saja. Jadi maksudnya kamu senaraikan katakanlah 5 fakta, buat ayat untuk 5 fakta tuh. Contoh, nyatakan syarat pemilihan seorang khalifah. 5 markah. Oke, bagilah 5 isi. Jadi mesti respon dulu. Respon kata tugas. Jadi antara syarat pemilihan seorang khalifah, calon hendaklah lelaki. Kalau mau kasih ringkas lagi boleh. Antara syarat seorang khalifah, lelaki. Boleh, tidak masalah. Selain itu, mestilah merdeka. Seterusnya, mestilah beragama Islam. Kalau mau ringkas lagi. Tapi sebaik-baiknya buatlah ayat yang mudah dan ringkas seperti ini. Terus dapat 5 markah. Ya, jawab dalam bentuk esei patuh dengan peraturan markah. Ya, oke, ini soalan nyatakan, apakah, senaraikan, berikan. Oke, tapi kalau kata tugas tu mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, sejauh manakah, begitu kan? Ini mau fakta, huraian, contoh. Sebaik-baiknya, tapi masih lagi boleh jawab macam jawapan nyatakan tadi. Jadi itu bagusnya sejarah nih. Ya, walaupun soalan, kata tugas soalan tu berbeza-beza, sebenarnya kalau kamu menguasai fakta, menguasai cerita sejarah tu, kamu masih ada peluang dapat markah. Oke, cikgu bagi contoh yang ini, soalan ini. Tengok betul-betul ya. Oke, kamu tengok bagian kiri tu. Ada berapa kotak tu? 6 kotak kan? Oke, tetapi kotak yang ada warna gelap sikit tu tidak wajib. Oke, tidak wajib asingkan perenggan. Oke, kita tengok soalan, jelaskan ciri-ciri tamadun, 5 markah. Oke, jadi kita tengok adakah yang kotak pertama, adakah dia respon kata tugas? Ini respon. Antara ciri tamadun ialah ataupun ciri tamadun ialah begitu kan. Dia respon dulu tuh soalan. Garis buat tuh soalan kan. Supaya kita tidak sesat semasa menjawab soalan. Jadi garis tuh soalan, ikutlah tuh soalan balik-balik. Ciri tamadun ialah wajib bentuk esei. Adakah jawaban ini bentuk esei? Ya, jawaban ini adalah bentuk esei. Esei kan, dia tidak guna poin, dia jawab dalam bentuk ayat lengkap. Adakah jawaban murid ini ada fakta, huraian, dan contoh? Iya, tengok. Ada fakta, H, C, F, H, C, F, H, dan C. Jawaban yang bagus lah nih. Jawaban yang bagus. Ya, murid nih dia boleh menghurai dan memberi contoh. Adakah calon nih menggunakan penanda wacana? Iya. Wajib Cikgu bagi tahu ya. Wajib. Selepas satu isi dijelaskan, pergi ayat kedua, mesti mula dengan selain itu. Seterusnya. Kalau tidak boleh banyak penanda wacana kamu guna, selain itu, semua selain itu pun tidak masalah. Selain itu. Untuk setiap ayat yang baru. Gunalah. Ya, tidak masalah. Murid ni asingkan perenggan. Iya. Adakah dia patuhi peruntukan markah? Soalan ni memperuntukkan 5 markah. Jadi murid ni adakah dia jawab cukup 5 markah? Kalau kita tengok yang merah FHC tu cikgu tanda lebih kan? Sini 1 markah. Dia cakap antara ciri tamadun ialah pertempatan kekal. Atau menetap. Iaitu manusia
tinggal di lembah sungai. Ya, dapat lagi marka ya. Kemudian selain itu kehidupan berorganisasi tersusun, masyarakat yang tersusun, yaitu masyarakat tersusun, masyarakat yang teratur, dapat lagi satu marka. Dia bagi lagi contoh, contohnya ada rakyat, ada pembesar, pun boleh, ataupun rakyat dan ada hamba, boleh, tidak masalah. Kan dalam organisasi itu paling atas raja, kedua pembesar, ketiga rakyat bebas, keempat hamba. Nah, kalau kita tahu tuh mana-mana kita boleh bagi contoh ya. Oke, yang berikutnya, oke, jangan lupa penanda wacana, bahasa dan tulisan. Ataupun seterusnya, atau ciri tamadun seterusnya, bahasa dan tulisan, oke, yang memudahkan manusia menulis atau merekod. Apa yang mereka rekod tentang pentadbiran, tentang ekonomi. Boleh, itu pun boleh jadi contoh. Contohnya tulisan hieroglif. Nah, dapat marka situ. So, dia dapat 9, sedangkan 5 saja. Nah, jadi maksimum 5 marka. Nah, jadi ini satu contoh jawaban yang bagus lah. Oke, jadi cikgu harap perkara-perkara seperti respon kata tugas, wajib esei, bagilah fakta huraian dan contoh kalau dapat. Oke, setiap ayat teruskan dengan penanda wacana, ya, sesuai dengan marka. Kalau 5 marka bagi 5 isi lah. Oke, ini lagi satu contoh. Oke.